Prihatin TV, suara prihatin rakyat. PRN Sabah 2020 GRS menang dengan majoriti mudah. Ramalan serta analisa kami tepat di mana GRS telah diramalkan memenangi PRN Sabah dengan majoriti mudah 39 kerusi seperti hantaran artikel kami seminggu lepas di bawah tajuk Gimik PRN Sabah terkini. Keputusan sudah dibocorkan oleh Time Traveller di mana boleh tuan-tuan tonton dan semak. Oleh yang demikian, di kesempatan ini kami dengan rendah diri, dengan rendah hati memohon jasa baik tuan-tuan untuk menyokong TV kecil kami ini dengan memberi subscribe berharga kalian demi menggoncangkan DAP sebenarnya yang masih kekal menjadi pelajar cerdik cemerlang yang buat sekian kalinya memenangi kesemua kerusi yang ditandingi dengan grade A++, 100%. Pada postmortem kali ini kami akan pecahkan kepada 3 bahagian. 1. Analisis peratusan kemenangan gabungan-gabungan serta parti-parti utama. 2. Impak dan kesan tingkah laku parti-parti utama yang mempengaruhi keputusan. 3. Hujah dan asas perlantikan Hajiji di sebalik desakan dari UMNO BN. Analisis peratusan kemenangan gabungan-gabungan serta parti-parti utama berikut adalah perincian peratusannya. Gabungan Rakyat Sabah, Perikatan Nasional bertanding 29 kerusi memenangi 17 daripadanya dengan peratusan kejayaan 56% grade C. PBS 22 kerusi ditandingi menang 7, peratusan kejayaan 32% grade F. Barisan Nasional bertanding di 41 kerusi, menang 14, iaitu 34% grade F. Jumlah kerusi yang dimenangi GRS ialah 38. Warisan Plus bertanding di 73 kerusi, memenangi 32 daripadanya dengan peratusan 44% grade D. Jumlah kerusi Warisan Plus ialah 32. Bebas memenangi 3 kerusi di Kuamat, Pitas dan Kemabong. Jumlah keseluruhan kerusi DUN ialah 73. 2. Impak dan kesan tingkah laku parti-parti utama yang mempengaruhi keputusan. Keengganan serta keangkuhan UMNO yang tidak mahu menyertai PN telah mendorong PM Abah dengan segala kebijaksanaannya mewujudkan GRS yang telah menyatukan gabungan parti PN, BN dan PBS. PBS pula ternyata mesra PN jika dibandingkan BN. Faktor PM Abah sebagai peneraju kerajaan PN menjadi faktor utama trend sokongan pengundi Sabah kali ini kerana kerajaan PN telah terbukti sangat prihatin membela nasib rakyat yang telah mendapat pengiktirafan dunia dalam memerangi pandemik COVID-19 serta rancangan pemulihan ekonomi terbaiknya era pandemik ini. Faktor PM Abah kerap turun padang menyumbang ke arah kejayaan GRS. Persembahan hambar BN pula boleh dikaitkan dengan kemarahan pengundi terhadap Zahid Hamidi yang terang-terangan menikam belakang PN dengan merestui MP-MP UMNO yang berhasrat menyertai Anwar, PM tepi. Zahid dengan sombongnya buat sekian kalinya menyatakan sokongan terhadap PM Abah hanya bersifat dokongan MP-MP UMNO dan UMNO bukan komponen PN. Satu tindakan yang tidak akan dibuat oleh seorang Presiden UMNO yang bersih sebenar-benarnya. Di sebelah Warisan Plus pula, secara amnya Warisan masih dominan dengan 23 kerusi sebagai bekas parti memerintah sebelum ini dan paling menarik ialah kehebatan dan kebijaksanaan DAP yang sanggup menggunakan logo Warisan asalkan matlamatnya tercapai dengan kejayaan 100% dihasilkan dengan hanya bertanding 6 kerusi sahaja. Manakala Amanah, pembuntut atau pengikut DAP walaupun menggunakan logo Warisan tidak ke mana sebab parti ini boleh mewayang peringkat Melaya sahaja. Paling menarik, tingkah laku membawa padah PM tepi selama-lamanya saudara Anwar Ibrahim
yang mengisytiharkan dirinya PM tepi dengan kabinet dapur tepi rumahnya sekali di ambang hari pengundian PRN Sabah membawa padah kepadanya dengan memenangi hanya 2 kerusi dari 7 yang ditandingi, yakni satu penghinaan terhadap seorang PM tepi yang menunggu tak kunjung tiba walau pengumuman telah dibuat berkali-kali, semua dalam tragedi sedih bulan September. 3. Hujah dan asas perlantikan Hajiji di sebalik desakan dari BN UMNO. Barisan Nasional yang diterajui UMNO semestinya dilabelkan tidak lagi relevan dengan tiada satu pun komponen partinya memenangi sebarang kerusi kecuali UMNO dengan peratusan rendah 34%, memenangi hanya 14 dari 41 kerusi yang ditandingi. Manakala UMNO pula tidak menang separuh dari 31 yang ditandingi, iaitu hanya menang 14 dari 31 kerusi dengan 45% sahaja kejayaan. BN tidak lagi relevan kerana rekod Ketua Menteri sebelum ini yang juga tidak kelihatan bersih walaupun dilepaskan secara teknikal dari 42 pertuduhan. Rakyat sudah memberi isyarat bahawa PN lebih diterima baik dari BN. Manakala di pihak PN pula peratus kejayaan lebih tinggi dengan sumbangan dari 2 parti komponennya Bersatu dan Star membawa peratusan kejayaan 56%, menang 17 dari 29 kerusi yang ditandingi. Bersatu menang 11 dari 20 kerusi ditandingi, 55%, dan Star cemerlang menang 6 dari 7 kerusi ditandingi, 86%. PBS yang mesra PN menyumbang 7 kerusi kepada GRS, satu sumbangan yang bermakna terhadap kejayaan 38 kerusi majoriti mudah. Memandangkan PN menyumbang kerusi terbanyak dalam GRS dengan 17 kerusi, bermakna secara logiknya Ketua Menteri mesti dilantik di kalangan PN. Manakala BN hanya dengan 14 kerusi, tidak layak mengangkat kalangan mereka untuk kerusi KM. Sebenarnya, kalau dahulu UMNO menyertai PN, maka sudah pasti UMNO dengan 14 kerusi dibandingkan Bersatu 11 kerusi boleh dipertimbangkan kejawatan KM ini, walaupun peratusan kejayaannya rendah dibandingkan Bersatu. Kami berasa UMNO harus dibuat penjenamaan semula dengan presidennya yang kelihatan tidak bersih direhatkan dan diganti pemimpin UMNO yang lebih bersih. Nescaya UMNO akan diterima baik rakyat, manakala BN sudah tidak relevan dan harus direhatkan selama-lamanya kerana PN adalah galang ganti yang terbaik dan sudah terbukti pun. Tahniah buat Hajiji yang bakal dinobatkan Ketua Menteri Sabah yang ke-16 dan kerjasama baik dengan Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat persekutuan akan membawa Sabah dan rakyatnya menerima apa saja yang dijanjikan PM Abah. Sehingga bersiaran lagi, Assalamualaikum.